Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum min 'ilmin illa qalila. Shadaqallahul 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Imam yang berusaha saf-saf kepimpinan, para ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesempatan untuk bersama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan hujan lebat, tetapi kita berusaha, berikhtiar untuk bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya diberikan lagi kita kesihatan untuk bersama-sama mendengar serba sedikit, iaitu santapan rohani kita, iaitu peringatan demi peringatan, iaitu berkenaan tentang kematian, berkenaan tentang roh. Ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, inilah yang dikatakan sebagai, iaitu di dalam kehidupan. Maka di dalam kehidupan ini memerlukan kepada usaha dan ikhtiar kita untuk mendapatkan, iaitu redha Allah Subhanahu wa taala. Maka redha Allah Subhanahu wa taala ini, biarlah kita ini dalam keadaan berpenat-penat di alam dunia, tetapi mudah-mudahan kita ini bersenang lenang di alam barzah dan di alam akhirat sana, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagi meneruskan pengajian kita pada malam ini, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik tuan-tuan, boleh lihat muka surat 35, iaitu kemudian. Kemudian dibukalah segala hijab tutupan di sekeliling arash, iaitu 28,000 anjung. Pada setiap satu anjung itu ada 80 bulan yang mengucap tahlil dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika satu bulan itu terlihat pada langit dunia, nescaya tercengang segala akal orang yang berakal. Maka tuan-tuan, inilah yang dikatakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, bila mana kita lihat tajuk tersebut, ke manakah kembalinya roh? Kemana kembalinya roh yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat apa, iaitu malaikat-malaikat untuk mengangkat roh-roh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum ini pun kita telah membicarakan, iaitu sehingga langit yang ketujuh dan sehingga ke sidratul muntaha, bagi golongan-golongan yang beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan, sehinggakan akal ketika itu pun tuan-tuan,
tercengang melihat akan akal orang, tercengang melihat akan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada roh tersebut tuan-tuan, iaitu roh orang yang beriman, di kalangan orang yang beriman. Maka ketika itu diserukan pada hadrat Qudsi dari belakang suradiqat, iaitu kemah kebesaran, siapakah jiwa yang kamu ini? Maka para malaikat pun menjawab, inilah orang-orang itu. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, hampirkan dialah sebaik-baik hamba. Engkaulah hambaku. Setelah dia bermunajat di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalannya dicerca sehingga dia menyangka akan binasa, tetapi setelah itu dia diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, iaitu amalan, bila sebut sahaja tentang amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau contohnya kita banyak sangat sekalipun amalan, maka tuan-tuan tidak mencukupi untuk kita ini melayakkan ke mana? Ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di alam dunia ini tuan-tuan adalah tempat ujian dan cabaran. Ujian kita, adakah kita ini bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana itulah tuan-tuan, bila mana seseorang itu yang berada di liang lahat, masuk saja di alam kubur, maka di sebelah kanannya siapa dia? Iaitu di sebelah kanannya adalah solatnya tuan-tuan. Solatnya lah yang akan membela seseorang itu. Dan di sebelah kirinya adalah puasanya tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dan di sebelah atas di kepalanya adalah Al-Quran dan zikir-zikirnya, termasuklah dengan sedekahnya tuan-tuan. Sedekahnya, bagaimana keadaan sedekahnya, bagaimana keadaan zakatnya, di situlah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana Munkar dan Nakir turun sahaja, soalannya tuan-tuan, ketika itu lalu yang membelanya adalah solat. Solatnya akan mengatakan bahawa Fulan bin Fulan ini sentiasa berdiri untuk menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri untuk munajat, berdiri untuk semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah kamu solat, cakap tuan-tuan. Dan yang kedua, puasa pun kata apa tuan-tuan? Tak perlulah kamu menyoal si Fulan bin si Fulan, tetapi si Fulan ini sentiasa menjaga akan puasanya. Bukan sekadar puasanya menahan daripada makan dan minum, tetapi menahan daripada segala-galanya, iaitu daripada sudut zahiriyah dan batiniyahnya tuan-tuan. Inilah tuan-tuan, dan ketika itu Al-Quran pun akan apa tuan-tuan? Iaitu akan membelanya. Quran ini akan mengatakan bahawa mulutnya sentiasa iaitu membaca kalamullah. Allahu Akbar. Ini belaan-belaannya tuan-tuan. Tetapi persoalannya di sini, adakah soalan daripada Munkar dan Nakir ini tuan-tuan akan menyoal kepada si mati? Ia tetap akan menyoal, kerana amalan-amalannya inilah yang akan menjawab segala-galanya. Maknanya tuan-tuan, bergantung kepada amalan masing-masing. Serupa juga ketika mana seseorang itu di dalam sakaratul maut. Dalam keadaan sakaratul maut, ketika itu tuan-tuan, bergantung kepada amalan masing-masing. Amalan masing-masing apakah yang kita kumpulkan di alam dunia ini. Tetapi tidak perlulah kita ini riak, tidak perlulah kita ini takabur dengan segala amalan-amalan kita. Kerana apa tuan-tuan? Kerana sebenarnya amalan kita ini pun tidak mencukupi untuk kita melayakkan mendapatkan nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu moga-moga kita ini mendapat rahmat, mendapat redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, maka kisah Yahya bin Akhtam, iaitu ada orang bermimpi melihat Yahya bin Akhtam setelah kematiannya. Lalu ditanya kepadanya, apakah yang Allah Subhanahu wa taala buat kepadamu? Jawabnya, aku dihentikan di hadapan kebesarannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata,
Hai Syekh yang jahat, engkau melakukan itu dan ini. Aku Syekh berkata, wahai Tuhanku, bukan begini keadaannya yang aku dengar dan cerita tentangmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang diceritakan kepadamu tentangku? Maka sembahku telah sampai berita kepadaku daripada Ma'mar, daripada Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Aisyah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Jibril, daripadamu Tuhan yang maha suci dan maha tinggi, bahawa engkau telah berfirman, sesungguhnya aku malu menyeksa orang tua yang sudah beruban dalam agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau benar Ma'mar, benar Az-Zuhri, benar Urwah, benar Aisyah, benar Muhammad, benar Jibril, benar, dan sesungguhnya aku telah ampunkan engkau. Maknanya tuan-tuan, ini mengenai tentang kisah seorang yang bermimpi. Iaitu seorang yang bermimpi melihat Yahya bin Akhtam. Yahya bin Akhtam ni tuan-tuan seorang iaitu seorang ulama. Maka tuan-tuan, inilah yang dikatakan kematian yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keistimewaan tersebutlah iaitu keistimewaan yang diberikan. Sebab itu istimewanya para nabi-nabi, para rasul, para ulama diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malahan sehinggakan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah aku ini diberi akal fikiran ketika aku ini bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir? Maka tuan-tuan, walaupun aku ini badan aku dah tidak bernyawa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ketika kamu dimasukkan, iaitu roh di jasad kamu, ketika itu kamu itu diberikan akal fikiran. Kalau macam tu ya Rasulullah, aku ni nak tanya balik dengan Munkar dan Nakir. Nampak tuan-tuan? Ni iaitu kehebatan para dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan keistimewaan, diberikan kelebihan-kelebihan. Serupa juga di kalangan para waliullah, serupa juga di kalangan orang-orang yang saleh ni tuan-tuan. Baik. Maka kisah Mansur bin Ammar. Ini di antara kisah mimpi-mimpi tuan-tuan. Ada orang yang bermimpi melihat Mansur bin Ammar setelah kematiannya, lalu dia ditanyakan, apakah yang Allah Subhanahu wa taala buat kepadamu? Lantas dia berkata, aku dihentikan di hadapannya yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Mansur, dengan apakah engkau datang kepadaku? Maka aku berkata, dengan 360 kali mengkhatam Al-Quran. 360 kali tuan-tuan. 360 darjah. Tuan-tuan, 360 kali, agak-agak berapa kali kita khatam tuan-tuan. Agak-agak lah. Wallahu a'lam. Mana tuan-tuan, ini bergantung kepada masing-masing lah. Maka tuan-tuan, bila sebut saja 360 kali, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, tidak aku terima sesuatu pun daripadanya. Nampak tuan-tuan? Ini amalan dia. Maka bila disebutkan lagi, maka sembahku dengan 38 kali haji. Aku bawa ni dengan 38 kali haji. Ya Allah. Maka Allah kata, tidak aku terima sesuatu pun daripadanya. Kau letaklah berapa kali pun amalan kamu. 360 kali amalan kamu, aku tak terima. Maka tuan-tuan, disebutkan lagi 30 kali lah. 38 kali haji. Ya Allah, aku tidak terima. Aku tidak terima pun satu pun daripadanya. Apakah inilah yang dikatakan tuan-tuan. Maka tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, dengan apa engkau datang kepadaku hai Mansur? Maka sembahku, aku datang kepadamu dengan mengharapkan redamu. Inilah tuan-tuan, reda Allah Subhanahu wa taala. Kita ni tuan-tuan, sebagai manusia, sebagai umat Islam, memerlukan reda Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sekarang baru engkau datang kepadaku, pergilah, sesungguhnya aku telah mengampunimu.
Allahu Akbar. Maka bila mana seseorang roh ni tuan-tuan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah katakan bahawa aku redha kepadamu. Redha ni tuan-tuan paling penting. Rahmat pun kita nak, redha pun kita nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahawa ada orang yang apabila sampai ke kursi, maka terdengarlah seruan supaya dia dikembalikan. Sesetengah orang arif, iaitu wali Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang dikembalikan daripada hijab. Sesungguhnya yang sampai ke hadratnya ialah orang-orang yang arif. Maknanya tuan-tuan, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang faqih, orang-orang yang mana tuan-tuan lebih mengetahui tentang perkara-perkara tersebut. Maka tuan-tuan, bila sebut saja tentang redha, kita sebut saja tentang redha, kita sentiasa menyebutkan tentang takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, seumpama apa? Iaitu seumpama bila mana di dalam satu-satu badan seseorang itu, badan seseorang ini tuan-tuan, adanya apa? Iaitu adanya segumpal daging. Dalam tubuh badan kita ada segumpal daging. Dan di dalam segumpal daging tersebut, sekiranya gumpalan daging tersebut tuan-tuan busuk, maka busuklah jasadnya. Dan sekiranya segumpal daging tersebut elok, baik, maka eloklah jasadnya tuan-tuan. Apa yang dimaksudkan di sini iaitu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu apa tuan-tuan? Iaitu hati. Hati seseorang. Hati seseorang ni tuan-tuan, bagaimana hati seseorang itu tuan-tuan, bila mana di dalam kehidupannya, menjalani kehidupannya iaitu dalam keadaan baik. Bila sebut saja tadi tuan-tuan, iaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat cermin. Cermin ni tuan-tuan, kalau contohnya cermin tersebut, dia kata cermin tersebut, cermin yang kita lihat ni, pantulannya elok, maka pantulannya tuan-tuan, inilah yang melambangkan sebagai hati kita. Maka bersih, nampak pantulan tersebut. Kalau kotor tuan-tuan, agak-agak nampak tak? Tak nampak kabur tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, itulah yang dikatakan sebagai apa? Iaitu ibarat hati kita tuan-tuan. Sebab itu hati ni tuan-tuan memerlukan kepada apa tuan-tuan? Iaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut saja takwa ni tuan-tuan, tuan-tuan selalu mendengar dalam khutbah Jumaat, selalu dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka tuan-tuan, bila wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan setakwa-takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu mati selain daripada Islam. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan, bila sebut saya takwa ni tuan-tuan, kerana apa takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu bila sebut TAQWA. Nampak tuan-tuan? TAQWA. T apa tuan-tuan? T ni sebenarnya iaitu tarbiyah. Iaitu mentarbiyah diri kita kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dah mendengar ceramah Maulidur Rasul. Moga-moga kita ini sentiasa cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah, sekurang-kurangnya kita ini dapat mengikut sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat 100%, dapat sikit-sikit pun alhamdulillah. Moga-moga kita mendapat syafaat daripada Nabi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya tuan-tuan, iaitu amanah. Amanah kita kepada apa yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amanah kita dalam kehidupan ini tuan-tuan? Sebab itu banyak amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita ada keluarga, amanah kita dengan keluarga. Amanah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, dalam kehidupan ini tuan-tuan, Allah hidupkan kita untuk kita melakukan ibadah. Untuk kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah memerintahkan untuk kita solat. Kalau kita contoh seseorang itu tak solat tuan-tuan, apa dia dapat? Dapat dosa besar lah, kan? Dapat dosa besar. Maka tuan-tuan Allah memerintahkan kepada
hamba-hambanya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintahkan iaitu menjalani kehidupan, bukan saja maknanya tuan-tuan, bukan saja kadang-kadang ada orang ni tuan-tuan nakkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, nakkan apa semua apa yang diidamkan hanya berdoa tidak cukup, tetapi memerlukan kepada usaha dan ikhtiar kita. Inilah Allah tunjuk kepada kita tuan-tuan. Kita duduk bersama-sama di sini pun tuan-tuan, usaha dan ikhtiar kita untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bawa balik sikit demi sedikit pun alhamdulillah tuan-tuan. Kita nak dapat komplit pun belum tentu tuan-tuan. Apa yang disampaikan oleh para pendakwah ni tuan-tuan, tetapi kita dapat sedikit demi sedikit untuk apa tuan-tuan, untuk memperbaiki lagi segala amal ibadah kita. Baik. Dan seterusnya tuan-tuan iaitu iaitu qudwah. Qudwah kita tuan-tuan, iaitu qudwah. Bagaimana qudwah? Iaitu mengikut cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Rasulullah itu sebagai idola. Qudwah ni tuan-tuan, idola kita tuan-tuan, bagaimana sifat-sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan W tuan-tuan, iaitu apa dia? Ya, wawasan. Wawasan apa tuan-tuan? Wawasan bagaimana kita ini ingin mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita nyatakan tadi. Bagaimana kita nak mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sinilah tuan-tuan dalam kehidupan antara manusia itu nak milih kepada yang baik ataupun yang buruk. Dan di sinilah tuan-tuan di alam barzah sana mereka itu akan mendapat nikmat ataupun azab. Di akhirat pun sebegitu juga. Mereka ini akan mendapat nikmat ataupun azab. Ada orang kata tuan-tuan, ada orang tanya, ya ustaz, macam mana ustaz kalau di alam kubur mereka ini dah diazab, adakah di akhirat tetap diazab? Ya, tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah mereka ini akan, kalau contohnya mereka itu akan mendapat nikmat di alam barzah, mereka dapat nikmat di alam akhirat, mereka dapat nikmat? Ya, sebegitu juga tuan-tuan. Nikmat-nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, layanan daripada para malaikat ni tuan-tuan, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu daripada awal tadi tuan-tuan, iaitu roh-roh yang beriman disambut oleh malaikat-malaikat yang menjaga pintu langit yang pertama, sehinggalah ke langit yang ketujuh, sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Allahu Akbar. Dan yang A lagi tuan-tuan, iaitu A apa dia? Iaitu akhlak kita tuan-tuan, perangai kita. Sebab itu walaupun kita ini dalam kehidupan ini tuan-tuan, seseorang sahabat kita ataupun seseorang di kalangan masyarakat tuan-tuan, kita tidak dapat menilai seseorang itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi apa tuan-tuan? Petunjuk. Memberi petunjuk kepada umat-umatnya. Memberi petunjuk kepada umat-umatnya bagaimana kita ini nak menilai seseorang itu. Yang pertama sekali Rasulullah kata apa? Iaitu dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya tuan-tuan, iaitu dengan apa? Iaitu dengan kita melihat seseorang itu adakah ia menzalimi dirinya, adakah ia menzalimi keluarganya, adakah ia menzalimi akan masyarakat. Maka tuan-tuan, ketiga-tiga tadi tuan-tuan, kalau contohnya dia zalim pada dirinya tuan-tuan, kalau contoh dia tidak melakukan ibadah, tidak melakukan iaitu kewajipannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taatnya kepada Allah, taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan dia telah zalim pada dirinya tuan-tuan. Ini yang kita lihat keadaan seseorang itu. Maka Allah kata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sedemikian. Dan yang ketiga Rasulullah kata apa? Kita boleh lihat apa tuan-tuan? Seseorang itu adakah perangainya, akhlaknya ada perasaan dengki kepada seseorang. Maka tuan-tuan, ada iri hati pada seseorang. Tengok orang tu berjaya, dia tak boleh tuan-tuan. Kan? Ni biasa berlaku lah tuan-tuan. Inilah tuan-tuan, hati kalau kita kata hati busuk kan. Mana ya tuan-tuan?
Maka hati inilah tuan-tuan yang perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Moga-moga kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, bila sebut saja tentang iaitu tentang mimpi ni tuan-tuan. Maka dalam Islam ni, iaitu dalam Islam maka bila mana di dalam Islam mimpi ni tuan-tuan turut dijadikan hujah, iaitu boleh dijadikan hujah dalam beberapa keadaan. Mungkinkah saja ia suatu perkara yang betul, kadang-kadang ia perkara yang betul, kadang-kadang perkara yang tak betul. Maka tuan-tuan, kadang-kadang ia adalah mainan. Dia kata mainan apa? Iaitu mainan syaitan. Iaitu kadang-kadang adalah mainan tidur kita tuan-tuan. Maka Islam ni tuan-tuan, sebenarnya dia tidak menolak mimpi itu secara bulat-bulat dan tidak menerima mimpi itu secara terang-terang. Sebab itu tuan-tuan, Islam ni ada garis-garis panduannya tuan-tuan. Sebab itu iaitu berkenaan tentang mimpi ini tuan-tuan, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, iaitu contohnya menerusi di dalam surah Yusuf, iaitu kisah mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah yang dimimpikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Iaitu bila mana Nabi Yusuf alaihissalam melihat 11 bintang dan matahari serta bulan sujud kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan? Itu satu mimpi. Tetapi benarkah? Maka tuan-tuan, ini disebutkan di dalam iaitu di dalam ayat-ayat suci, di dalam ayat suci Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Yusuf ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah peristiwa tatkala Nabi Yusuf berkata kepada bapanya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Maka tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa reaksi Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yakub, iaitu ayah, iaitu Nabi Yusuf, ketika mana mendengar cerita anaknya tuan-tuan. Maka Nabi Yakub berpesan kepada Nabi Yusuf agar tidak menceritakan mimpi itu kepada orang lain, terutama saudara-saudara baginda, kerana mimpi tersebut merupakan suatu mimpi yang benar. Bahkan Nabi Yusuf sendiri memiliki kelebihan dapat mentakwil mimpi. Mana tuan-tuan? Kita dapat benda satu perkara yang elok contohnya. Kan, tak perlulah diheboh-hebohkan. Mana tuan-tuan, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan kan kepada seseorang itu tuan-tuan. Kadang-kadang sebab itu bila sebut saja tentang roh ni tuan-tuan, roh ni turun kepada ahli keluarganya, untuk kadang-kadang datang memberi pesan ataupun datang untuk menziarahi ahli keluarganya. Maka ketika itu tuan-tuan, roh yang sudah mati bertemu dengan roh yang hidup. Maksudnya tuan-tuan, kita ni hidup dalam keadaan tidur, boleh bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu mungkin berlaku perbualan ataupun berlaku iaitu berlaku hanya dapat lihat saja kan. Mungkin dapat lihat saja, wallahu a'lam. Dalam keadaan tersebut Allah berikan kelebihan kepada seseorang itu. Tak mustahil ada di kalangan jamaah ni tuan-tuan, mungkin ada dapat melihat. Mungkin ayahnya, wallahu a'lam kan. Ni semua maknanya tuan-tuan benar. Sebab itu kita lihat bila mana kita melihat tentang kisah Yahya, bila mana kita melihat tentang kisah Mansur bin Ammar ni tuan-tuan,
bagaimana diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, jangan ada yang kata itu tak apalah ulama, tu tak apalah nabi. Dia pun seorang manusia, tetapi diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumpama kita juga manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan makna tuan-tuan berikan untuk bertemu akan ahli keluarga kita yang sudah mendahului. Mungkin kita pernah dengar, kadang-kadang mak ayah ni bukan apa tuan-tuan. Mak ayah ni bila mana berlaku kematian kepada anaknya, atau berlaku kepada kematian kepada siapa, iaitu kepada contohnya atuk kita kan. Kadang-kadang dia cerita, tidak mustahil. Sebab itu inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat apa? Dengan syarat mereka itu di antara golongan-golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi maka tuan-tuan, ada tapinya lagi. Tapinya apa tuan-tuan? Kalau contoh arwah tersebut, roh tersebut tak datang. Dengan sebab apa? Mungkin dengan sebab kita sendiri yang dah lama tak pergi ziarah kuburnya. Mungkin sedemikian tuan-tuan. Dah lama kita tak ziarah, maka roh tu tak hadir untuk datang untuk bertemu kita. Baik. Maka selain daripada Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada memperkatakan tentang mimpi. Contohnya apa tuan-tuan? Iaitu contohnya pada waktu pagi semasa bertemu para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Semalam kamu mimpi apa?" Rasulullah tanya tuan-tuan. Maka Rasulullah menceritakan mengenai mimpi. Seterusnya dalam kitab-kitab atau asar ulama banyak bercerita tentang takbir mimpi, iaitu peristiwa berlaku di sebalik apa yang dimimpikan. Maknanya tuan-tuan di sini membuktikan bahawa mimpi tersebut tuan-tuan, kalau perkara yang baik, jika perkara yang baik, maka tuan-tuan boleh diambil. Maknanya tuan-tuan, sebab itu bila berkait tentang roh ni tuan-tuan, kadang-kadang ada orang mengarut semua ni kan. Maka tuan-tuan berhati-hatilah. Maka kitab khusus, kalau contohnya kalau kita lihat dalam kitab khusus yang dikarang oleh Ibnu Sirin, seorang ulama yang terkenal daripada Mesir itu sendiri tuan-tuan, yang dikenali kitabnya sebagai Tafsirul Ahlam, iaitu kitab tafsir mengenai mimpi. Maknanya tuan, ini menunjukkan Islam tidak menolak mimpi secara terus. Maknanya inilah yang dikatakan satu daripada cara menentukan seseorang itu, kalau contoh orang yang akil balik, contoh melalui mimpi. Melalui mimpi. Bila mana contohnya tuan-tuan ditanya kepada orang yang terkena sihir, kebanyakannya ilmu sihir ini, kalau contoh seseorang itu terkena, na'udzubillahi min zalik, dapat dikesan melalui mimpi. Contohnya tuan-tuan, contohnya kerap bermimpi jatuh daripada tempat tinggi, ataupun bermimpi ular, ataupun mimpi yang menakutkan. Ini adalah tanda-tanda sihir. Ini di antara tanda-tanda sihir. Dan yang lainnya juga tuan-tuan, kalau contoh berlaku gangguan-gangguan kepada seseorang, mana kerap bermimpi melihat budak-budak kecil yang ramai, contohnya budak-budak kecil ramai, ataupun mimpi air yang banyak ketika itu, ataupun tuan-tuan ke mana saja pun dia pergi ada air, itu tandanya apa? Iaitu tandanya saka. Tuan-tuan, semua ada tanda-tanda. Dia kata sebab itu melalui mimpi. Sebab itu melalui mimpi. Kadang-kadang yang lebih arif ni tuan-tuan, orang-orang lama tuan-tuan, dia kadang-kadang dia lebih tahu tentang perkara-perkara tersebut, sebab mereka ni lebih mengalami lagi tentang perkara-perkara tersebut. Zaman sekarang ada tak? Ada tuan-tuan. Sebab itu hasad. Bila sebut tadi tentang hasad, sebab itu apa yang perlu kita miliki tuan-tuan, iaitu untuk memahami sesebuah mimpi ni tuan-tuan, iaitu ilmu dan juga iman. Kerana apa? Kerana ditakuti kita ini tersasar.
Bila mana melihat tentang mimpi tersebut, terlalu percaya sangat, terlalu kita ini tuan-tuan ta'assub sangat dengan mimpi tersebut, ditakuti iaitu keimanan seseorang itu tertipu, ataupun bila mana ada iman ni tuan-tuan, moga-moga kita ini tidak terpesong. Sebab itu hati-hatilah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dengan adanya kekuatan kita, ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan, antara mimpi yang benar ialah mimpi orang yang hidup bertemu dengan orang yang telah mati. Orang yang telah mati boleh kita mana tuan-tuan mimpikan. Salah ke kalau contoh kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, contohlah kita lepas solat ataupun solat pada waktu malam, kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, dapatkanlah aku bertemu dengan roh arwah ayahku yang sudah meninggalkanku lama. Aku sangat merinduinya. Contohnya tuan-tuan, selama ni kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhanku, pertemukanlah aku dengan pertemukanlah aku dengan Nabi junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, bukan itu saja minta dengan Allah Subhanahu wa taala, minta, ya Allah, ya Tuhanku, pertemukanlah aku dengan para alim ulama. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala, roh-roh yang sudah meninggalkan kita pun kita boleh minta tuan-tuan. Ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memakbulkan segala doa-doa kita. Tetapi janganlah kita mengharap hari itu minta, hari itu dapat. Tak tuan-tuan. Kadang-kadang sehingga kan tuan-tuan, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, wallahu a'lam, mungkin sekejap saja kita boleh dapat. Ini semuanya dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, tengok balik iaitu kematian orang kafir. Bagaimana keadaan orang kafir ni tuan-tuan? Iaitu Imam Al-Ghazali menyebutkan bahawa apabila tiba saat kematian orang kafir, lalu diambil nyawanya dengan keras, dan malaikat maut berkata kepadanya, keluarlah kamu, hai jiwa yang kotor, daripada jasad yang kotor. Tiba-tiba berteriaklah dia seperti teriakan keldai. Kadang-kadang ni tuan-tuan, ada orang cakap, tengok biasa je orang mati, orang kafir ni mati, contoh kan. Tengok biasa je tuan-tuan. Tetapi kita tak nampak, iaitu dari sudut dalamannya, wallahu a'lam. Dalamannya macam mana, wallahu a'lam. Kadang-kadang kita tengok orang Islam ni tuan-tuan, ada juga yang matinya sakaratul mautnya tuan-tuan dalam keadaan susah. Tetapi jangan kita menganggap dia itu ada something tuan-tuan. Moga-moga tuan-tuan bukan apa, takut kita yang terkena. Sebab itu jangan beranggapan sedemikian. Kerana apa? Kerana seseorang itu tuan-tuan, mungkin Allah Subhanahu wa taala menunjukkan iaitu tentang azab di mana tuan-tuan, iaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan di sini tempat kamu, tetapi tempat kamu adalah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, subhanallah. Ini tuan-tuan, sebab itu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh beranggapan sekian-sekian. Kebanyakan orang-orang kita ni tuan-tuan, bila tengok orang susah je, dia kata orang susah je meninggal, macam-macam dia cerita tuan-tuan. Jangan kita nak menceritakan tentang hal perihal seseorang itu tuan-tuan. Sebab roh ini akan melihat siapa datang waktu itu, apa dia buat, apa dia cerita tentang aku. Tidak kiralah dicerita tentang kebaikan ataupun keburukan orang yang sudah meninggal tuan-tuan. Sebab itu biarkan. Mana tuan-tuan, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan ia dengan kita tuan-tuan. Kita hanya mendoakan seseorang itu bila mana menghadapi sakaratul maut, moga-moga ia tergolong di kalangan orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah rohnya diambil Israel, lalu diserahkan kepada malaikat-malaikat Zabaniyah yang sangat hodoh rupanya, hitam kainnya dan busuk baunya. Pada tangan mereka terdapat kain kasar daripada bulu. Tadi dapat nikmat,
Kalau orang yang beriman tuan-tuan dapat nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu daripada kain sutera daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ni layanan dia amat dahsyat. Kita mana tuan-tuan, amat dahsyat layanan tersebut kepada golongan-golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Roh si kafir itu dibalut dengan kain kasar tersebut dan jadilah seperti seorang manusia sebesar seekor belalang. Hal ini kerana pada hari akhirat kelak tubuh orang kafir lebih besar daripada orang mukmin. Itulah sebabnya roh si kafir lebih besar daripada roh orang mukmin. Roh orang kafir ni tuan-tuan lebih besar. Sebab itu kalau contoh kita tengok di dalam peperangan Badar, bagaimana keadaan orang-orang, iaitu orang-orang mukmin, orang-orang Islam ketika itu dalam keadaan susah, yang tidak ada makanan, yang tidak ada makanan yang mencukupi, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang kafir membantu kepada siapa? Kepada orang-orang Islam, bagi kami makanan sedikit untuk kami, sehingga kan orang-orang mukmin ni tuan-tuan sakit tidak ada makanan. Tetapi bukan dengan sebab apa tuan-tuan, bila Rasulullah katakan bahawa kita ini selaku yang berperi kemanusiaan, bukan dengan sebab agama tersebut, tetapi berperi kemanusiaan, bantulah sesama kita. Maka tuan-tuan, sehingga kan mereka ini mengejek-ngejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia kata, mana Tuhan kamu? Kata Tuhan kamu boleh bagi makan kepada kamu, bagi minum kepada kamu. Tuan-tuan, hingga dia ejek tuan-tuan. Tapi inilah tuan-tuan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan sedemikian, yang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar. Tetap bersabar menghadapi segala ujian dan cabaran tersebut. Baik, maka roh si kafir itu dibalut dengan kain kasar tersebut dan jadilah seperti seekor baik. Itulah sebabnya roh si kafir ni lebih besar daripada roh orang mukmin. Ada berita yang menyebutkan bahawa pada hari akhirat nanti gigi geraham orang kafir di dalam neraka sebesar bukit Uhud. Tuan-tuan, sebesar bukit Uhud. Besar ke tak? Tuan-tuan, besar kan? Bukit Uhud, tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, tuan-tuan nampaklah bukit Uhud tu macam mana. Allahu Akbar. Subhanallah. Maka tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka inilah iaitu balasan-balasan azab yang diberikan oleh Allah. Tetapi di akhirat nanti, ketika orang-orang kafir dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sangka kala yang kedua, ketika itu orang-orang kafir ini tuan-tuan, barulah time itu mereka ini minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkan aku balik supaya aku ini dapat apa? Iaitu dapat melakukan amalan-amalan ketika aku berada di alam dunia. Tak lecah dah waktu tuan-tuan. Ibarat seperti mana tuan-tuan? Seperti seseorang yang dalam keadaan akhirnya dihalkumnya tuan-tuan. Ketika itu tak ada peluang dah untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu Allah bagi hint. Kadang-kadang orang yang beriman ni tuan-tuan, sempat seseorang itu tuan-tuan, kadang-kadang seseorang itu, kita yang berada di sekeliling ni tak perasan. Time dia nak meninggal. Ada 100 hari, ada 40 hari, ada sehinggakan 7 hari dan 3 hari tuan-tuan. Ketika itu 100 hari, ketika itu mereka ini dalam keadaan di ujung umbun-umbun sehingga ujung kaki tuan-tuan dalam keadaan menggigil kesejukan. Menggigil kesejukan. Bukan sejuk ekor ni jangan pula aku menggigil lagi. Tuan-tuan, dalam keadaan kesejukan yang lain macam. Kan? Dalam keadaan kesejukan yang lain macam ketika itu. Sehingga kan 40 hari tuan-tuan, pada waktu asar saja tuan-tuan, ketika itu mereka ini akan rasa sakit mengikut sendi-sendi. Maksudnya tuan-tuan, melalui daripada kakinya sehingga sendi tuan-tuan, naik buku lali, naik di lutut, satu persatu naik sampailah akhir sekali pada waktu 3 hari yang terakhir tuan-tuan, ketika itu di umbun-umbunnya yang sakit yang teramat sangat.
Kita pun tak tahu macam mana. Macam dia kata seolah-olah macam sakit kepala. Tapi bukan sakit kepala. Tapi dia sakit sangat. Dia tarik-tarik tuan-tuan. Dia akan tarik-tarik rambutnya. Macam mana rasa sakitnya tuan-tuan. Tapi golongan-golongan yang beriman ni tuan-tuan. Dia akan rasa apa tuan-tuan. Mereka ni akan dapat apa tuan-tuan? Tanda-tanda. Dia dapat tahu. Tapi kita tak tahu. Cuma dia akan kadang-kadang dia cakap, aku sakit kepala lah. Pada waktu bila tuan-tuan? Pada waktu asar. Selepas masuk saja waktu asar sampailah waktu malam dia akan rasa yang sedemikian. Ini di antara tanda-tanda tuan-tuan. Maka tuan-tuan kalau contoh kita nampak dia sekali-sekali sakit kepala, jangan pula tak lama lagi lah tu. Jangan tuan-tuan. Mana tuan-tuan ini kerana contohnya anda sebutkan tuan-tuan, iaitu berlaku setiap waktu masuk waktu asar dia akan berlaku tuan-tuan. Waktu asar sampailah sampai waktu malam. Maknanya tuan-tuan tiap-tiap hari. Ni tuan-tuan sekurang-kurang janganlah kita cakap tak lama lagi lah engkau nak meninggal ni. Contoh sekurang-kurangnya kita ingatkanlah tentang amalan-amalan. Bukan aku kata apa, contoh kan, bukan aku nak cakap apa, tapi kita sama-samalah beringat-ingat moga-moga kita ni mendapat redha Allah, mendapat rahmat Allah, dan sama-samalah kita beramal. Tu tuan-tuan pesanan untuk kita untuk bersama-sama. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga segala amal ibadah kita, segala apa yang kita lakukan ni tuan-tuan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita ini mendapat keberkatan, mendapat redha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekadar itu dulu untuk pada malam ini, dan insya-Allah moga-moga ada kesempatan lagi kita akan dipertemukan di lain masa. Dan ana minta maaf, ana akan selepas ni ana akan terus tak dapat sama solat berjamaah. Ana ada urusan di masjid ana sendiri. Insya-Allah moga-moga insya-Allah di lain masa kita akan bertemu lagi insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimis sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan kami, anak-anak kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkatilah pertemuan kami pada malam ini ya Allah. Berkatilah rezeki kami ya Allah. Berkatilah ilmu apa yang kami pelajari pada malam ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami ketakwaan kepadamu ya Allah, keimanan kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kefahaman dalam mempelajari agamamu, kerana ianya akan menjadi amalan kami di alam dunia ini, kerana ianya akan menjadi bekalan kami di alam barzah sana dan di alam akhirat sana ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perelokkanlah untuk kami perelokkanlah untuk kami urusan agamamu, urusan agama kami yang mana ianya menjadi penjaga kami ya Allah. Perelokkanlah untuk kami urusan dunia kami yang mana ianya menjadi tempat hidup kami. Perelokkanlah untuk kami urusan akhirat kami yang mana ianya menjadi tempat kembali kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.